الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Sesungguhnya kebahagiaan menanti buat mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat kelak. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tajuk khutbah kita pada kali ini iaitu hakikat sebuah kehidupan. Allah Subhanahu wa taala telah merakamkan berbagai kisah rutin kehidupan manusia di dalam Al-Quran sebagai panduan dan pedoman untuk manusia sejagat. Secara umumnya ada 3 golongan manusia yang hidup di dunia ini. Maka golongan yang pertama iaitu kelompok manusia yang menjadikan hidup mereka semata-mata kerana dunia sahaja. Golongan ini adalah golongan kebendaan. Ini jelas seperti mana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat yang ke-29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu in hiya illa hayatuna ad-dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah kehidupan kita di dunia sahaja dan kita sesekali tidak akan dibangkitkan. Yang kedua, golongan yang sesat antara dunia dan di akhirat. Akidah mereka bersimpang siur, tidak tetap dan kukuh. Malahan golongan ini juga keimanan mereka bermusim dan berubah-ubah. Namun di hati mereka menyatakan mereka telah berbuat baik dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Tetapi sebaliknya ia adalah satu gambaran yang palsu, yang terpisah dan terputus dari kehidupan mereka. Hakikatnya golongan ini adalah pemuja nafsu dan pengagum kebendaan. Sekalipun pada akhirnya mereka akan melakukan amalan ketaatan, namun sikap dan perangai buruk sukar dan payah untuk dikikis. Soal haram, soal halal dan haram tidak diindahkan, malah dicampur aduk dan mengelirukan. Apa yang penting, perut mereka mesti diisi, poket mereka mesti diisi dengan sekenyang-kenyangnya, sebanyak-banyaknya. Malah apa yang menyedihkan lagi apabila golongan ini menjadi agama sebagai permainan dan senda gurau. Waktu siangnya berbuat baik, tetapi pada malamnya melakukan kemungkaran. Wa'iyadzubillah. Jasdaru, tidak hairan kalau kita lihat dunia hari ini. Ada pemimpin yang berbohong,
pemimpin yang berbohong dengan rakyatnya. Seorang perniaga boleh menipu pelanggannya. Seorang pegawai boleh melakukan rasuah dalam urusannya. Malah seorang anak boleh menderhakai ibu bapanya. Tuan-tuan yang mulia sidang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengambil bahagian di antara golongan ini. Ummu Salmah radhiyallahu anhu, beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dhahara as-su'u fil ardi anzalallahu ba'sahu bi ahli al-ard." Qultu ya Rasulullah, wa in kana fihim salihun. Qala na'am, wa in kana fihim salihun yusibuhum ma asaba an-nas thumma yarji'u lirahmatillah. Maksudnya, apabila munculnya kejahatan di atas muka bumi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azabnya kepada seluruh penduduk bumi. Ummu Salamah berkata lagi, sekalipun dalam kalangan mereka ada orang saleh, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, meskipun dalam kalangan mereka ada orang saleh, mereka ditimpa seperti mana yang ditimpa oleh orang ramai, kemudian mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka golongan yang ketiga pula ialah mereka yang menjadikan dunia ini sebagai ladang tanaman untuk akhirat. Golongan inilah yang benar-benar beriman. Mereka menghargai dan menginsafi nilai hidup di dunia ini. Justru mereka menjadikan kehidupan dunia sebagai medan untuk berbakti dan mentaati Allah Azza wa Jalla serta mencari keredaan Allah Azza wa Jalla. Seluruh hidup mereka baik ilmu, pengetahuan, kekayaan, rumah tangga, masa dan waktu serta pemikiran mereka dicurahkan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Gambaran dan sikap golongan ini Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-77. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hai mereka yang beriman, rukuklah, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan. Demikianlah gambaran Al-Quran secara umumnya terhadap sebahagian besar manusia yang menghuni alam ini, terhadap makna dan hakikat kehidupan di dunia ini. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedarilah bahawa tujuan hidup kita adalah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat dan tunduk patuh dengan perintahnya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada aku. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, konsep dan pengertian ibadah ini adalah luas. Ia tidak hanya terbatas pada persoalan ibadah atau puasa hati dan sebagainya.
Justru ibadah merupakan satu tahap yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada istilah maupun falsafah lain yang lebih agung dari kalimah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pangkat, darjat, keturunan, kekayaan, kemewahan tidak bererti di sisi Allah Subhanahu wa taala selagi semua itu tidak dibaluti dengan nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang itu mengaku dirinya sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti ia tidak akan ingkar dengan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Antara itu apabila ada sifat hamba dalam sanubari seseorang, para penguasa akan berlaku adil kepada rakyatnya. Orang kaya menjadi permurah, orang yang berpangkat merendah diri, orang berilmu bertambah wara dan khusyuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitulah seterusnya sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberi amaran kepada kita bahawa kehidupan ini adalah sementara dan kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan ditanya di akhirat kelak. Orang yang kaya akan ditanya bagaimana harta itu diambil, digunakan. Orang yang berpangkat akan ditanya bagaimana ia menggunakan jawatannya. Begitu juga orang yang diberikan nikmat sihat akan ditanya sejauh manakah ia menggunakan masa sihat untuk jalan agama. Oleh itu marilah sama-sama kita merenung sedalam-dalam ke dalam diri kita. Tanyalah diri kita dengan penuh kejujuran di manakah kita berada. Sebelum ajal tiba, persiapkanlah diri kita dengan sebaik-baiknya. Pilihlah jalan yang lurus, akidah yang betul, agar kita mendapat keridhaan dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pertemuan kita pada hari ini yang barakah ini, mimbar ini menyeru agar setiap lapisan masyarakat cakna dengan perkembangan semasa penularan COVID-19. Pastikan kita berterusan mengamalkan SOP PKPB yang baru sahaja diumumkan mulai 13 hingga 26 Januari 2021. Dan sebarang bentuk arahan kerajaan dari masa ke semasa. Kelalaian kita berhubung etika normal baru dan pengamalan kawalan kendiri boleh mencatatkan usaha untuk melandaikan lekuk COVID-19, bahkan akan menyebabkan kesusahan kian bertambah. Apatah lagi kebelakangan ini kadar kes positif mencatatkan peningkatan yang mendadak. Sebanyak 15 buah hospital awam mencatatkan kadar penggunaan katil melebihi 70%. Ditambahkan lagi terdapat lebih 1,450 anggota hadapan yang bertugas di hospital telah dijangkiti atau terpaksa menjalani arahan karantin dan tidak dapat bertugas. Keadaan ini amat membimbangkan. Justru sama-samalah kita berusaha untuk memutuskan rantaian wabak ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu mengira bahawa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main sahaja dan bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم وزواجه وأعن وتفضل وبارك بجلال وكمالك على سيدك وأشرف العباد أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى، وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم سلطان صلاح الدين ابن المرحوم السلطان بدري شاه، وولي عهده دولي yang teramat mulia Tengku Syarafuddin Badri Shah ibn Sultan Salahuddin وجميع الأسرة الملكية. اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد، واجعل التقوى لهم خير زاد، إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.